Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okey anak-anak, hari ini kita akan teruskan lagi pembelajaran berkaitan udara, iaitu Sains Tingkatan 1, Bab 7. Udara tidak dapat dilihat, tidak dapat dirasa, namun kita dapat hidup. Tanpa udara, manusia dan haiwan akan mati kerana tidak dapat bernafas. Manakala, tumbuhan juga boleh mati kerana tidak dapat menjalankan proses fotosintesis. Udara merupakan campuran kerana boleh diasingkan melalui kaedah fizikal, iaitu penyulingan secara berperingkat. Penyulingan berperingkat merupakan proses mengasingkan campuran kepada pecahan yang lain berdasarkan takat didih melalui proses pendidihan dan kondensasi semula. Udara mempunyai sifat khusus yang berbeza dengan bahan lain. Seperti yang telah dipelajari dalam bab 5, udara merupakan kategori jirim gas yang mempunyai jisim dan memenuhi ruang. Udara yang bersih tidak mempunyai warna dan bau. Oleh itu, kita tidak dapat melihat udara walaupun terdiri daripada beberapa jenis campuran gas. Namun begitu, komponen lain dalam udara ialah mikroorganisma, wap air dan habuk. Kuantiti komponen ini adalah kecil dan sering berubah, bergantung pada masa dan tempat. Sebagai contoh, wap air di kawasan hutan atau selepas hujan adalah lebih banyak berbanding hari panas dan kawasan gurun. Sesetengah penyakit seperti selsema dan batuk disebabkan oleh mikroorganisma dalam udara. Udara terdiri daripada beberapa komposisi jenis gas. Komposisi terbesar udara adalah terdiri daripada 78% gas nitrogen. Diikuti 21%-nya ialah oksigen. Manakala 0.97% merupakan gas nadir dan lain-lain. Gas lain-lain adalah seperti helium, argon, xenon, neon dan krypton. Karbon dioksida merupakan komposisi minor dalam udara, iaitu sebanyak 0.03% sahaja. Pernah tak kita fikir, bagaimana kehidupan kita tanpa udara? Setiap gas dalam udara mempunyai kepentingan tersendiri dalam kehidupan seharian. Contohnya, yang pertama, oksigen. Benda hidup memerlukan oksigen untuk bernafas. Oksigen juga diperlukan untuk pembakaran bahan bakar dan enjin roket pada altitude tinggi. Selain itu, proses kimpalan dan pemotongan logam juga memerlukan oksigen. Oksigen juga diperlukan untuk penyediaan pelbagai sebatian. Seterusnya, kegunaan gas nitrogen pula digunakan untuk penghasilan baja asid nitrit dan amonia. Selain itu, nitrogen juga digunakan dalam kitar nitrogen dan sebagai ejen penyejuk terutamanya dalam peti ais ataupun penyaman udara. Manakala karbon dioksida merupakan komponen penting bagi tumbuhan untuk menjalankan proses fotosintesis, iaitu proses tumbuhan membuat makanan sendiri. Karbon dioksida juga digunakan dalam pembuatan minuman bikarbonat. Selain itu, dalam alat pemadam api juga mengandungi karbon dioksida. Kitar karbon juga menggunakan karbon dioksida. Dan yang keempat ialah gas nadir. Pelbagai kegunaan dalam gas nadir. Contohnya, gas helium digunakan dalam belon udara dan belon kaji cuaca. Manakala gas neon pula digunakan dalam lampu iklan. Dan gas argon pula digunakan dalam mentol. Seperti yang telah kita pelajari tadi, karbon dioksida mempunyai kepentingan tersendiri terutama kepada hidupan. Jadi, kita akan belajar berkaitan kitar karbon. Kitar karbon ialah proses bagi mengekalkan kandungan gas karbon dioksida dalam udara dengan mengambil karbon dioksida dari udara dan mengembalikannya semula ke udara secara berterusan. Kitar karbon bermula dengan pengambilan gas karbon dioksida oleh tumbuhan hijau melalui proses fotosintesis. Haiwan yang memakan tumbuhan memperolehi unsur-unsur karbon daripadanya.
Apabila tumbuhan dan haiwan mati, tumbuhan dan haiwan akan mereput. Pereputan yang dilakukan oleh bakteria dan kulat dalam tanah membebaskan karbon dioksida. Pembakaran bahan api fosil yang mengandungi karbon seperti arang batu dan petroleum juga membebaskan karbon dioksida. Semasa respirasi, kesemua tumbuhan dan haiwan juga membebaskan karbon dioksida. Jadi, proses-proses seperti pereputan, pembakaran dan respirasi diseimbangkan oleh proses fotosintesis. Seterusnya, kita akan pelajari berkaitan dengan proses kitar oksigen. Kitar oksigen ialah kitar yang melibatkan pengambilan oksigen daripada udara dan pengembalian oksigen semula ke udara secara berterusan. Jika kita boleh perhatikan kepada gambar rajah tersebut, anak panah berwarna merah menunjukkan proses penggunaan oksigen. Kita dapat kenal pasti bahawa proses respirasi bagi tumbuhan dan haiwan menggunakan oksigen. Begitu juga dengan proses pembakaran dan pengaratan. Sekiranya tiada oksigen, maka proses respirasi sel, pembakaran dan pengaratan tidak akan berlaku. Segala oksigen diperolehi daripada hasil proses fotosintesis. Bermaksud dekat sini, proses fotosintesis akan membebaskan oksigen. Kita hendaklah sentiasa menghargai dan mengagumi kitar karbon dan kitar oksigen dalam mengekalkan komposisi gas dalam udara. Segala aktiviti yang boleh mendatangkan kesan yang tidak baik pada udara hendaklah diberhentikan. Alam sekitar kita kian musnah akibat daripada aktiviti manusia seperti penebangan pokok dan penggunaan racun serangga dalam pertanian secara tidak terkawal. Keadaan ini menyebabkan peningkatan gas karbon dioksida dan mengganggu kitaran-kitaran semula jadi, termasuklah kitar oksigen dan kitar karbon. Antara kesannya kepada hidupan dan persekitaran ialah pemanasan global dan kesan rumah hijau. Pemanasan global kita dapat rasa sekarang melalui cuaca panas yang secara berterusan sehingga menyebabkan berlakunya kemarau. Sebagai langkah-langkah pencegahan bagi memastikan dan mengelakkan gangguan pada kitar karbon dan oksigen, kita dapat melakukan perkara yang pertama, ialah mengelakkan pembebasan asap kenderaan yang berlebihan. Langkah-langkah ini dapat dilaksanakan dengan berkongsi kenderaan apabila ingin bergerak ke tempat pekerjaan. Yang kedua, kita boleh mengelakkan gangguan pada kitar oksigen dan kitar karbon dengan mengawal pembalakan haram. Pembalakan haram memberi kesan sedikit sebanyak terhadap ekosistem. Yang ketiga, tidak melakukan pembakaran hutan atau pembakaran secara terbuka. Pembakaran hutan ataupun pembakaran secara terbuka boleh menyebabkan gangguan terhadap kebersihan udara, di mana ia akan memberi kesan terhadap kesihatan manusia, begitu juga kepada haiwan. Yang seterusnya, mengelakkan menggunakan racun serangga secara berleluasa. Dan yang terakhir, kita menanam semula pokok. Kaedah ataupun kempen menanam semula pokok merupakan salah satu langkah bijak bagi memastikan bumi sentiasa hijau dan menjalankan ekosistem dengan lebih baik.
Alhamdulillah, selesai sudah pembelajaran kita untuk sesi yang pertama. Untuk lebih memahami apa yang telah Umi kongsikan dan kita pelajari tadi, jom kita sama-sama lakukan aktiviti yang telah Umi sertakan.